Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang atau selamat malam pada korang yang sedang menonton video abang. Bersama lagi dengan Abang Nun di channel Tony Lanun. Sebelum tu, mari kita sama-sama berselawat dan berdoa. Semoga terhindar daripada gangguan-gangguan yang tak diingini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, sebelum abang mulakan cerita, abang perlukan cahaya pelita dulu sekejap Abang pasang dulu. Okey, pelita pun dah menyala. Kita mulakan cerita. Dalam segmen Bila Lampu Padam malam ni, abang akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Salah Peluk Terpeluk Hantu. Kisah ni diceritakan oleh arwah abah abang sendiri. Masa tu abang masih budak-budak lagi. Dalam suasana macam ni lah, dengan cahaya suram. Masa tu kebetulan rumah abang black out. Dan abah-abang pun ceritakanlah cerita ni. Kisah ni berlaku masa arwah abah-abang masih muda belia lagi. Belum kahwin masa tu. Jumpa dengan arwah mak abang pun belum rasanya. Kisah ni berlaku di sebuah kampung di mana tempat kelahiran arwah abah-abang. Di sekitar daerah Batu Pahat, Johor. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Man. Bukan nama sebenar Sebenarnya abang dah lupa siapa namanya. Jadi abang letak nama Man je lah Man ni terkenal sebagai seorang yang sangat penakut. Selalu sangat dijadikan gurauan dan ejekan oleh kawan-kawannya. Seperti biasa, aktiviti pemuda-pemuda kampung masa tu, mereka seringlah berkumpul, bersembang, dan tempat mereka berkumpul selalunya di warung kopi di simpang jalan masuk ke kampung. Boleh dikatakan setiap malam mereka berkumpul. Kalau dah berkumpul ramai-ramai tu sampai lupa waktu. Tahu-tahu dah tengah malam je. Pada satu malam, entah kenapa, topik perbualan mereka berkisar pada kisah-kisah hantu. Macam-macam kisah hantu yang mereka ceritakan. Lepas seorang bercerita hantu tu, seorang lagi pula bercerita hantu ni. Masing-masing lah dengan cerita tersendiri. Walaupun ada kalanya cerita mereka tu rekaan semata-mata. Masing-masing tak nak kalah bercerita. Dalam hati Man menyumpah-nyumpah. Macam tak ada topik lain nak dibincangkan, nak diceritakan, nak disembangkan. Kebetulan malam tu Man terpaksa balik seorang diri kerana kawan yang searah jalan balik dengannya terpaksa pula pergi menemani ibunya ke rumah saudara di kampung sebelah. Ada kenduri katanya. Man pula balik jalan kaki malam tu sebab basikalnya tak ada lampu. Part ni yang seram ni. Masa tu dah lewat tengah malam. Sedang Man berjalan santai seorang diri, tiba di pertengahan jalan yang gelap. Maklumlah, belum ada lampu jalan. Elektrik pun belum masuk lagi kat kampung tu. Man terpandang satu lembaga putih sedang terbongkok-bongkok di sebalik rumpun pisang yang tak berapa jauh lah dari tepi jalan. Macam orang sedang sembunyi dalam keadaan membelakangkan Man. Man fikir kawannya Jonet, bukan nama sebenar juga yang hendak bergurau menakutkannya dengan kain selimut putih. Jonet ni memang seorang yang nakal dan suka mengusik kawan-kawannya dengan berbagai-bagai cara. Mesti malam esoknya meriahlah Jonet bercerita dengan bangganya dia berjaya mengusik kawan-kawan. Man nekat beranikan diri menangkap
Jonet dari arah belakang. "Apa nak takut? Ini mesti kerja Jonet," katanya dalam hati. "Belum dia takutkan aku, biar aku dulu yang takutkan dia," Firman dalam hati sambil tersenyum bangga. Dengan perlahan, Man cuba mendekati Jonet dari arah belakang. Berhati-hati Man melangkah agar tak disedari oleh Jonet. Bila dah dekat, dengan sepantas kilat, Man terus peluk pinggang Jonet dari arah belakang. Orang nak tahu apa yang terjadi? Man rasa macam peluk angin je masa tu. Sampaikan tangannya terpeluk diri sendiri. Tergamam terdiam Man tak terkata masa tu. Depan mata dia nampak hantu tu putus dua. Bahagian dari pinggang hingga kepala terbang melayang ke arah tanah perkuburan. Manakala bahagian pinggang hingga kaki berlari ke jalan besar. Lama kemudian, Man nampak bahagian kaki tadi berlari semula, patah balik mengejar bahagian pinggang hingga kepala tadi yang ke arah tanah perkuburan. Lepas tu barulah Man boleh gerakkan badan. Apa lagi, terus je berlari ke rumah orang yang berhampiran. Tak jauh jugalah jaraknya. Kerana dah terlalu takut, sampai aja kat rumah tu, Man pakai rempuh aja pintu rumah tu walaupun berkunci dari dalam. Seolah-olah pintu tu tak ada daun pintu pun. Man terus saja masuk. Cah daun pintu tu dibuatnya. Cukup dengan tu, Man terus lari lagi, terus masuk dalam kelambu tu, tuan rumah. Sembunyikan diri di situ. Fikir dah tuan rumah yang marah-marah dan terkejut masa tu. Terlalu takut, Man sembunyilah kat situ sampai tertidur hingga besok paginya. Lepas tu seminggu Man demam terkejut katanya. Semenjak peristiwa itulah Man tak akan pergi lagi bersembang di warung waktu malam kalau seorang diri, tak ada yang kawan yang menemaninya. Sampai situlah kisahnya. Kalau abang lah tak ada kerja abang nak pergi tangkap makhluk tu, baik abang lari aja tinggalkan. Baiklah, sampai jumpa lagi lah video abang yang akan datang. Jangan lupa korang subscribe channel abang ni, supaya abang lebih bersemangat lah untuk buat video seterusnya. Akhir kata dari abang, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Sayonara.